Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memberitahu anda apakah isi-isi yang ada di dalam kitab tafsir Al-Azhar dan juga kitab tafsir Al-Manar. Oleh itu, mari kita sama-sama dengarkan. Gila, buat satu-satu dulu. Abang, abang tahu tak pasal kitab Al-Manar? Oh, tafsir Al-Manar. Oh, tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ni merupakan karya tafsir Al-Quran yang mana ianya tafsir yang terkenal dan berpengaruh. Ianya ditulis oleh seorang pemikir Islam iaitu Muhammad Rashid Ridha. Pada awalnya, tafsir Al-Manar ni merupakan sebuah majalah yang memuatkan isu-isu sosial, politik, budaya dan juga agama. Kitab ini merupakan lanjutan daripada tafsir yang dimulakan oleh Syekh Muhammad Abduh yang merupakan guru serta mentor kepada Muhammad Rashid Ridha. Setelah wafatnya Syekh Muhammad Abduh, tafsir ini disusun oleh Muhammad Rashid Ridha dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Namun kemudian, tafsir ini lebih dikenali sebagai Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar tidak mempunyai penafsiran yang lengkap 30 juzuk, namun hanya mempunyai penafsiran 12 juzuk pertama di dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga ayat 53 surah Yusuf. Seterusnya, Tafsir Al-Manar juga mencerminkan semangat reformasi yang dibawa oleh Muhammad Rashid Ridha. Mari saya ceritakan sedikit latar belakang penulis kitab Al-Manar. Okey, sini dekat sikit. Okey. Penulis kitab Al-Manar iaitu Muhammad Rashid Ridha atau nama penuh beliau Muhammad Rashid Ridha bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin. Beliau dilahirkan di Kuala Lumpur, Lebanon pada 23 September 1865 Masihi. Beliau mula belajar menulis, membaca dan mengira sejak umur beliau masih kecil. Beliau juga belajar Al-Quran daripada ayahnya dan sempat menghafal beberapa juzuk Al-Quran pada waktu kecil. Pada umur beliau 7 tahun, beliau bersekolah di Sekolah Ibtidaiyah Ar-Rasyidiyah di Lebanon. Di situlah beliau belajar ilmu nahu, saraf, akidah dan sebagainya. Beliau juga sempat belajar bahasa Turki kerana pada masa itu bahasa Turki merupakan bahasa pengantar di Lebanon. Okey. Setelah beberapa tahun selepas itu, beliau mula berpindah ke Sekolah Al-Wataniyah Islamiyah. Di sinilah beliau mula menunjukkan minat beliau dalam bidang agama. Beliau tidak seperti kanak-kanak yang lain. Beliau gemar membaca, menghabiskan masa dengan membaca buku dan belajar ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu lainnya. Ketika beliau beranjak remaja, beliau sudah mula mempelajari, mendalami kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin. Beliau tinggal di Mesir selama 8 tahun untuk menghabiskan masa beliau semata-mata untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu dengan Muhammad Abduh. Beliau seorang penulis yang sangat produktif kerana beliau banyak menulis karya dalam pelbagai bidang seperti politik, akidah, tafsir dan sebagainya. Tetapi beliau lebih cenderung dan lebih berminat untuk menghasilkan karya-karya dalam bidang agama kerana beliau ingin memberi manfaat kepada semua umat Islam. Kita teruskan kepada kandungan kitab Tafsir Al-Manar. Kitab Tafsir Al-Manar merupakan kitab tafsir yang dikarang ataupun ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dan merupakan sebuah karya yang muncul ketika zaman perkembangan pemikiran Islam dalam era moden. Kitab Tafsir Al-Manar merupakan satu kitab tafsir yang mengumpulkan riwayat yang sahih dan pandangan akal yang kukuh. Kitab tafsir ini menjelaskan hikmah syariah dan sunnatullah, iaitu hukum Allah yang berlaku kepada manusia, serta menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, tidak hanya bergantung pada zaman, masa ataupun tempat. Selain itu, kitab ini menerangkan dan membandingkan kehidupan umat Islam pada zaman sekarang dan juga keadaan para salafus saleh yang berpegang teguh pada ajaran Islam bersandarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara isi kandungan kitab Tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha adalah seperti berikut. Yang pertama, tafsiran beliau sangat menggunakan banyak hadis dibandingkan dengan tafsiran Syekh Muhammad Abduh. Hal ini menunjukkan bahawa penekanan beliau dalam menggunakan sumber hadis untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua,
Tafsiran beliau menekankan aspek munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hal ini bererti bahawa beliau sangat menitik beratkan untuk menerangkan makna-makna ayat Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, tafsiran ini mudah difahami oleh orang awam. Di sini dapat kita lihat bahawa beliau berusaha untuk membuat tafsir Al-Quran yang mudah digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat, tidak hanya dalam kalangan para ulama dan cendekiawan. Secara tuntasnya dapat kita fahami bahawa kitab tafsir Al-Manar mengandungi ciri-ciri mempunyai penggunaan hadis yang banyak, penekanan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan kitab ini mudah difahami oleh orang awam. Baik, sekarang kita masuk pula kepada metod tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar menggunakan metod tafsir birra'i. Apa itu tafsir birra'i? Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, yakni seorang ulama tafsir, tafsir birra'i ini bermaksud satu bentuk tafsiran yang berasaskan kepada pandangan mufassir yang mahir berbahasa Arab. Syekh Muhammad Rashid Ridha, yakni penyusun bagi kitab tafsir Al-Manar ini, memilih metod ini kerana bagi beliau ia adalah satu platform untuk menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan akal. Satu contoh yang saya ambil daripada kitab tafsir Al-Manar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengenai perintah berpuasa yang mana selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, berdasarkan ayat ini, Syekh Abduh, yakni juga seorang penyusun bagi kitab tafsir Al-Manar ini, menjelaskan hubungan antara ketakwaan dan orang yang berpuasa, dan juga hubungan antara perilaku harian manusia dan juga orang yang berpuasa. Oleh itu dapat disimpulkan di sini bahawa Syekh Abduh ini tidak mendorong umat Islam untuk bertaklid semata-mata dalam melakukan amal ibadah. Sebaliknya, kita mengetahui apakah hikmah dan rahsia dalam surahan Allah Subhanahu wa taala itu. Sumbangan tafsir Al-Manar terletak pada pendekatannya yang inovatif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menempatkan konteks sosial, sejarah serta politik sebagai kita katakan latar belakang penghuraian sesebuah ayat Al-Quran. Seterusnya, tafsir Al-Manar menjadi sumber penting dalam gerakan reformasi Islam pada abad ke-20. Tafsir Al-Manar juga menyumbang kepada berlakunya perubahan yang besar mengenai perjuangan kemerdekaan, pendidikan orang-orang Melayu, hak-hak perempuan dan sebagainya. Selain itu, antara sumbangan Muhammad Rashid Ridha adalah pertamanya menyatukan antara pemikiran Islam dan modernisasi, dan yang kedua, mengajak masyarakat Muslim untuk membuka mata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, menentang kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Seterusnya, kita pergi kepada perbahasan kitab tafsir Al-Azhar. Yang pertama, kita masuk latar belakang kitab tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar merupakan tafsir yang menghimpunkan 30 juzuk syarah Al-Quran yang bermula daripada surah Al-Fatihah. Kitab tafsir ini merupakan kitab yang terkenal dan salah satu kitab yang terhebat yang ditulis oleh Buya Hamka. Ia ditulis dalam tempoh 2 tahun 7 bulan, iaitu ketika Buya Hamka berada di dalam penjara. Nama Al-Azhar ini diambil daripada sebuah masjid yang dibina oleh Buya Hamka sendiri, iaitu di hadapan rumahnya. Walaupun berada dalam penjara, namun ia tidak menghalang minat Buya Hamka untuk menulis kitab Al-Azhar ini. Malah ia lebih mendorong kerana Buya Hamka lebih mempunyai masa yang banyak untuk beribadah dan menulis serta berkarya, iaitu sehinggakan beliau sempat menulis sebuah kitab, iaitu kitab tafsir Al-Azhar ini. Di dalam kitab ini juga turut dinyatakan penghargaan kepada guru-guru Buya Hamka yang telah banyak mendorong dan membantu dalam penulisan beliau. Okey, selain daripada itu, di dalam kitab ini juga turut dinyatakan kehidupan dan latar belakang Buya Hamka serta kehidupan masyarakat pada ketika itu. Edisi pertama kitab tafsir Al-Azhar ini diterbitkan oleh pembimbing masa dari jilid 1 hingga jilid 4. Seterusnya, Yayasan Nurul Islam Jakarta menerbitkan jilid 5 hingga jilid 14. Akhirnya, jilid 15 hingga jilid 30 diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya. Okey, seterusnya kita masuk kepada latar belakang penulis kitab Al-Azhar, iaitu Hamka, atau nama penuhnya ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir pada 16 Februari 1908 Masihi di sebuah kota yang bernama Tanah Sirah. Beliau merupakan anak daripada pernikahan ayahnya dengan isteri yang ketiga, iaitu Safiyah. Beliau gemar membaca dan beliau mula belajar membaca Al-Quran dengan sendirinya pada waktu kecil.
ketika berada di rumah orang tuanya iaitu di Padang Panjang. Ketika berusia 10 tahun, beliau bersekolah di sekolah peringkat rendah di kota tersebut. Selain daripada mengikuti pendidikan formal, beliau juga mengikuti pendidikan tidak formal seperti belajar mendalami ilmu-ilmu di masjid, surau, dan beliau juga ada mempelajari ilmu dengan beberapa ulama yang terkemuka pada ketika itu. Disebabkan latar belakang keluarganya yang teguh dengan agama, ia telah memotivasikan Hamka dengan lebih kuat untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Beliau berjaya mengembangkan pemahamannya dalam berbagai bidang seperti politik, tafsir, tasawuf, akidah dan sebagainya. Pada usia 17 tahun, beliau mula bergiat aktif untuk menghasilkan beberapa penulisan, dan pada usia beliau 19 tahun, beliau berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Pada usia beliau 21 tahun pula, beliau telah menamatkan zaman bujangnya dan telah bernikah dengan isterinya yang berusia 15 tahun pada ketika itu. Hamka tinggal dan menetap di Padang Panjang, dan di sinilah bermulanya kisah hidup Hamka sebagai seorang penulis. Akhirnya pada tahun 1981 Masihi, Hamka telah menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum itu, beliau sempat menjalani rawatan di rumah sakit sebelum beliau meninggal pada umur 73 tahun. Untuk tafsir Al-Azhar ini, kita dapati kandungan yang terdapat di dalam kitab tersebut meliputi berbagai aspek, antaranya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan ini sangat penting untuk umat Islam lebih memahami maksud ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk kitab ini juga penjelasan tentang maksud ayat-ayat Al-Quran ditulis dalam bahasa yang mudah difahami, di samping turut mengungkapkan pandangan daripada berbagai tafsir para ulama terdahulu. Selain itu juga, tafsir ini membahaskan konteks sejarah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi sosial dan juga politik pada saat ayat tersebut diturunkan. Di dalam tafsir ini juga, Buya Hamka membahaskan hikmah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan memberikan pandangan Islam tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan moden. Akhir sekali, di dalam tafsir Al-Azhar ini juga turut membahaskan topik-topik penting di dalam Islam seperti akidah, fiqh dan juga adab. Seterusnya, kita masuk pula kepada metod yang digunakan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Metod yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar ini ialah tafsir bil maksur, yang bermaksud tafsir ini berdasarkan kepada Al-Quran, Al-Hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in, dan juga berpandukan kepada riwayat-riwayat daripada kitab tafsir yang muktabar. Namun, ada kalanya Buya Hamka ini menggunakan kaedah tafsir bil-ra'yi pada sebahagian-sebahagian tempat dengan menggunakan pandangan daripada para ulama tafsir. Kemudian, terdapat 4 jenis metod tafsir al-maksud dalam tafsir ini. Yang pertamanya ialah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua ialah tafsir Al-Quran dengan Al-Hadis. Yang kedua ialah tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat dan tabi'in. Dan yang keempat ialah pendapat Al-Quran dengan kitab-kitab muktabar. Saya bawakan satu contoh, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Berdasarkan ayat ini, ia menjelaskan kepada kita tentang perhiasan itu adalah nikmat dalam hidup kita. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan perhiasan itu? Oleh itu, Buya Hamka mendatangkan satu lagi ayat Al-Quran untuk menjelaskan ayat tadi, daripada surah Ali Imran ayat 18. Maaf, ayat 14. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah," ila akhir ayat. Melalui ayat ini, ia mentafsirkan maksud perhiasan tadi ialah mengenai anak beranak, harta benda, haiwan ternakan dan juga tanam-tanaman. Jadinya saya akan menerangkan tentang apakah sumbangan yang telah diberikan kitab Al-Azhar ini kepada masyarakat pada hari ini. Okey, yang pertama, pada masa itu kitab Al-Azhar ini telah dikarya oleh Hamka, yang di mana pada ketika itu masyarakat masih lagi belum mahir tentang bahasa Arab. Lalu Hamka telah mencipta ataupun telah mengkarya tafsir Al-Azhar ini dengan pembawaan bahasa Arab yang boleh difahami oleh masyarakat dan diselangi dengan bahasa Melayu yang boleh juga difahami oleh masyarakat. Jadinya bahasa Arab dan bahasa asal mereka tidak akan terasing dan mereka akan memahami bahasa Arab dan bahasa Melayu secara baik. Yang kedua, orang Melayu pada ketika itu merasa
selesa dengan pembawakan ataupun cara Hamka dalam membuat ataupun menghasilkan karya kitab Al-Azhar. Ini kerana Hamka telah memberikan ataupun telah mencatatkan apa-apa yang berkaitan dengan masyarakat pada ketika itu dengan mengaitkan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Contohnya iaitu pada konsep tawakal. Okey, Hamka telah memberikan contoh iaitu jikalau nampak apa-apa yang berbahaya, hendaklah menjauhkan diri. Kerana jikalau kita tidak menjauhkan diri, maka bahaya itu akan datang. Contohnya pada masa kini kita tengok orang-orang tua telah melarang anak-anak mereka untuk keluar pada waktu maghrib. Kerana pada waktu itu syaitan telah berkeliaran di luar rumah. Okey, yang ketiga, Hamka telah memberikan sumbangan kitab Al-Azhar kerana kitab Al-Azhar ini menekankan hikmah dalam ibadat. Jadinya masyarakat Indonesia pada ketika itu dapat memberikan tumpuan ataupun dapat tujuan yang jelas kepada ibadat mereka. Seterusnya, persamaan antara tafsir Al-Mannar dan tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah kombinasi tafsiran bil ma'thur, yang ini berdasarkan riwayat, dan tafsir bil ra'i berdasarkan pendapat. Namun tafsir ini tidak hanya meriwayatkan kitab-kitab terdahulu, malah menggunakan kebijaksanaan dan pengalaman yang luas oleh penulis untuk memilih, mengkritik dan menambah apa yang perlu. Jadi, persamaan antara kitab tafsir Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Mannar adalah dari segi proses penulisannya. Kedua-dua kitab ini adalah hasil daripada ceramah yang didengar oleh pendengar, yakni masyarakat pada waktu itu, lalu disusun menjadi tulisan atau kita sebut sebagai dibukukan. Oleh itu, tafsir ini adalah komunikatif dan relevan dengan suasana yang berlaku kepada masyarakat ketika itu. Okey, kita teruskan kepada perbezaan antara kitab tafsir Al-Mannar dan kitab tafsir Al-Azhar. Antara perbezaannya adalah dari sudut latar belakang masyarakat. Kitab tafsir Al-Mannar adalah berlatar belakangkan masyarakat Mesir, manakala kitab tafsir Al-Azhar berlatar belakangkan masyarakat Indonesia. Seterusnya, Hamka mengambil penggunaan hadis yang banyak dan juga beliau merujuk pada hadis-hadis yang muktabar. Manakala dalam penulisan kitab tafsir Al-Mannar, Syekh Rashid Ridha mengambil juga hadis yang banyak tetapi berlainan dengan cara yang diambil oleh Hamka. Tuntasnya, mereka berdua, yakni Hamka dan juga Syekh Muhammad Rashid Ridha, mengambil inisiatif masing-masing untuk menerangkan dengan cara yang mereka mudah fahami kepada masyarakat setempat. Kesimpulannya, daripada apa yang telah diceritakan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, maka dapatlah kita tahu apakah persamaannya, perbezaannya, isi kandungannya tentang kitab tafsir Al-Azhar dan juga kitab tafsir Al-Mannar. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.